Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM bersama dengan Ustazah Nur Suhaili. Untuk segmen kali ini, Ustazah, apakah yang akan Ustazah kongsikan? Okey, baiklah. Terima kasih Aiman. Dan untuk kali ini kita ingin mencapai objektif yang keempat kita pada hari ini, iaitu kesan. Ya. Kita ingin menceritakan tentang apakah kesan-kesan yang diperolehi sekiranya seseorang itu beriman kepada Allah. Aiman? Ya, Ustazah. Selangkah kita menghampiri Allah, 1000 langkah Allah menghampiri kita. Baiklah anak-anak, janganlah kita membuang masa dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Fokus pada kelas ustazah supaya Allah sentiasa mendekati dan kita sentiasa mendekati Allah. Baiklah, seterusnya kesan beriman kepada Allah bersifat dengan Ar-Raqib dan juga Asy-Syahid. Yang pertama, sentiasa berwaspada dalam semua keadaan zahir ataupun batin. Seseorang yang percaya bahawa Allah itu ada mengawasi dan menjadi saksi kepada perlakuannya, maka dia berwaspada dalam segala tindak tanduknya. Yang kedua, seseorang yang yakin Allah mengawasinya, maka dia akan sentiasa berusaha melakukan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dan yang ketiga, orang yang beriman kepada Allah bersifat Ar-Raqib dan Asy-Syahid merasakan Allah sentiasa mengawasi dan menyaksikan perbuatan sama ada secara terang maupun yang tersembunyi. Baiklah, anak-anak, ini adalah kesan yang dapat ustazah gariskan supaya menjadi iktibar kepada kita. Dan seterusnya, ustazah ingin menguji murid-murid di rumah dan juga di talian. Agak-agaknya setelah kita mempelajari Allah itu bersifat dengan Ar-Raqib dan juga Asy-Syahid. Setelah memahami bahawa Allah itu bersifat Ar-Raqib dan Asy-Syahid, bagaimanakah anda mengaplikasikan keimanan ini dalam kehidupan seharian sebagai seorang murid? Baiklah, ustazah minta kerjasama daripada murid di talian untuk menjawab, untuk mencuba jawab. Okey, siapa tu? Saya Ustazah Azizul nak jawab. Dipersilakan. Setelah memahami bahawa Allah itu bersifat Ar-Raqib dan Asy-Syahid, saya akan sentiasa mengamalkan perintah Allah seperti solat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Okey, alhamdulillah. Nampak di sini penekanan terhadap ibadah-ibadah yang telah diperintahkan kepada Allah oleh Allah kepada Azizul dan juga kita semua. Baik, apa kata kita dengar daripada jawapan yang lain? Saya Ustazah Farouk. Okey, dipersilakan Farouk. Cara saya mengaplikasikan keimanan saya dalam kehidupan seharian ialah saya akan sentiasa menjaga hubungan baik dengan orang lain. Contohnya seperti ibu, ayah, guru-guru dan rakan-rakan saya, Ustazah. Alhamdulillah. Jadi ingat, kita dari asal yang sama, mengapa hendak kita bermasam muka? Betul tu Farouk, Ustazah setuju dengan Farouk. Sebelum Ustazah terlupa, Aiman, apa kata kita berikan ganjaran untuk Azizul dan Farouk yang telah menjawab sebentar tadi. Okey, dan kita pergi kepada pandangan yang seterusnya. Daripada Syafiq siapa? lah. Okey, Syafiq, dipersilakan Syafiq. Sebagai seorang murid yang telah memahami maksud nama Allah Ar-Raqib dan Asy-Syahid, saya akan sentiasa berhati-hati untuk melakukan sesuatu kerana saya yakin yang Allah menyaksikan segala perbuatan saya, Ustazah. Masya Allah, alhamdulillah. Ustazah yakin dan percaya murid-murid di rumah juga mempunyai perasaan yang sama macam Syafiq. Kita berikan ganjaran untuk Syafiq. Okey, baik Ustazah. Okey, terima kasih Aiman. Dan Ustazah nak dengar juga jawapan daripada siapa yang belum, Danish untuk memberikan pandangannya. Dipersilakan Danish. Sebagai seorang pelajar dan seorang Muslim yang sejati yang memahami Allah bersifat Al-Syahid dan Ar-Raqib, saya akan belajar bersungguh-sungguh tanpa paksaan daripada sesiapa pun kerana saya yakin Allah menyaksikan dan tidak akan mensia-siakan usaha saya. Terima kasih, Ustazah. Masya Allah. Jadi di sini Ustazah yakin. Tahniah kepada Danish di atas jawapan tadi dan kita berikan ganjaran untuk Danish. Baiklah, murid-murid di rumah dan di talian, sebenarnya innamal a'malu binniyat. Sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita laksanakan adalah berpaksikan kepada apa yang kita niatkan. Sekiranya kita lakukan tadi
keikhlasan tadi semata-mata kerana Allah, maka kita akan lakukan sesuatu perkara tadi bukan atas paksaan, bukan atas dorongan sesiapa, tetapi atas orang kata muhasabah diri sendiri untuk melakukan yang terbaik untuk hidup kita. InsyaAllah, Ustazah sentiasa mendoakan anak-anak di rumah ataupun di talian akan berjaya dalam peperiksaan SPM nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Baik Ustazah, mungkin kita nak dengar ada tak rumusan daripada murid-murid kita tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Okey, betul tu Aiman. Jadi Ustazah rasa ada sesiapa yang dapat memberikan kesimpulan daripada apa yang kita dah pelajari sepanjang tempoh kelas kita pada hari ini. Jadi ada sesiapa yang ingin memberikan kesimpulan pelajaran pada hari ini? Farouk. Okey, baik. Dipersilakan Farouk. Alhamdulillah pada hari ini saya dapat mempelajari maksud dan kefahaman saya tentang keimanan bahawa Allah itu bersifat Ar-Raqib dan Al-Syahid. Oleh itu, saya akan sentiasa melakukan yang terbaik dalam apa jua keadaan sekalipun, sama ada diperhatikan orang ataupun tidak, kerana Allah sentiasa ada bersama-sama dengan saya. Okey, alhamdulillah. Baiklah. Ahsanta mumtaz anak-anak didik Ustazah. Baiklah. Jadi maknanya mereka ni dapat faham dengan baik apa yang dipelajari pada hari ini, dan mungkin kita nak dengar juga apakah kesimpulan dan rumusan daripada topik kita pada hari ini daripada Ustazah. Okey, baiklah ya. Murid-murid, marilah kita imbas kembali apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Okey, kita mulakan dengan subtopik yang pertama mengenai maksud. Okey, maksud Allah bersifat dengan Ar-Raqib dan Allah bersifat dengan Asy-Syahid. Penting untuk kita betul-betul memahami kedua-dua asma Allah Al-Husna ini agar hidup kita ini sentiasa terpandu untuk melakukan kebaikan, sama ada di hadapan atau di belakang orang. Sama ada kita melakukan ini adalah untuk kebaikan orang atau kebaikan diri sendiri, tapi itu semua yang paling penting sekali adalah asbab keikhlasan kepada Allah, kerana kita yakin Allah sentiasa ada bersama dengan kita. Jadi pada hari ini kita telah mengulas tentang Ar-Raqib. Apa itu Ar-Raqib? PKM, Maha mengawasi perbuatan keadaan makhluk. Jadi murid-murid, gunakanlah formula ini agar murid-murid terpandu untuk menjawab soalan maksud Ar-Raqib dalam peperiksaan nanti. Kemudian kita belajar tentang Asy-Syahid. Apa itu Asy-Syahid? PM, TT. Maha menyaksikan, Maha menyaksikan segala perbuatan makhluk dan juga ucapan yang kita lontarkan, sama ada yang tersembunyi atau yang nyata, dan tak ada satu pun yang kita boleh sembunyikan daripada Allah. Baiklah, seterusnya kita telah pun mempelajari dalil. Apa itu dalil? Dalil adalah petikan daripada Al-Quran maupun potongan daripada hadis yang membuktikan, yang menunjukkan Allah benar-benar bersifat dengan Ar-Raqib dan juga Asy-Syahid. Jadi pada kelas tadi Ustazah telah menerangkan dan kawan-kawan di talian juga telah membantu murid-murid untuk memahami tentang dua dalil potongan daripada Al-Quran, dua dalil potongan daripada hadis. Dan seterusnya kita belajar juga tentang bukti. Apakah dia bukti Allah bersifat dengan Ar-Raqib? Ada dua aspek anak-anak. Yang pertama, Allah Maha mengawasi hablu minallah. Hubungan dengan Allah iaitu sama ada kita melakukan perintah dan serta menjauhi larangan Allah ataupun tidak setelah Allah peringatkan kepada kita. Yang kedua, dari aspek hablu minan nas, iaitu hubungan sesama manusia. Ingat anak-anak, siapalah kita untuk merasa sombong. Hendaklah kita sentiasa menjaga hubungan baik sesama manusia. Sama ada dengan orang yang terhampir dengan kita, ataupun orang yang kita jarang-jarang jumpa, ataupun orang yang kita baru pertama kali berkenalan. Hendaklah kita menjaga tutur kata, menjaga akhlak yang mulia supaya menjadi contoh teladan yang baik untuk orang lain. Kemudian kita belajar juga bukti yang menunjukkan Allah bersifat dengan Asy-Syahid. Apakah dia buktinya? Iaitu ada 4 kata kunci yang Ustazah ingin awak tekankan. Iaitu yang pertama, Rasul. Apakah itu Rasul? Allah menyaksikan perutusan Rasul kepada umat manusia.
bahawa Allah telah mengutuskan Rasul untuk membimbing umat manusia ke jalan kebenaran. Yang kedua, dengan kata kunci hitung, iaitu untuk menghitung. Allah menjadi saksi hitung amal dan perbuatan manusia, kemudian Allah menjadi saksi perkara nyata ataupun tersembunyi, dan Allah menjadi saksi pembohongan orang munafik. Dan yang terakhir tadi, kita belajar tentang kesan, iaitu berwaspada sentiasa dengan amalan kita dan sentiasa berusaha melakukan yang terbaik. Baik, Ustazah. Bagaimana dengan prestasi pembelajaran murid-murid kita pada hari ini, Ustazah? Okey, baiklah Aiman. Jadi di hadapan Aiman tadi, adalah tabung-tabung yang telah terisi dengan wang shilling yang menunjukkan betapa aktifnya penglibatan murid-murid dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita boleh nampak di situ. Okey, siapa agak-agaknya yang paling tinggi, yang paling banyak sekali tu Aiman? Okey, ini kalau kita tengok Danish dapat 5. Okey. Azizul pun dapat 5 juga. Syafiq dapat 6. Wow. Dan yang terakhir sekali, Farouk dapat 4. Okey, jadi kita nampak di sini Aiman, tahniah kepada Syafiq kerana telah mendahului rakan-rakan yang lain. Okey, mumtaz Syafiq. Bagaimanakah murid-murid kita di rumah dan juga di studio untuk mendapatkan bahan-bahan pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah? Okey, baiklah, untuk murid-murid di rumah yang ingin mendapatkan bahan-bahan daripada pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa untuk melayari laman sesawang Sumberku KPM. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Nur Suhaili dan juga Ustazah Nur Asmawati dan juga murid-murid kita di studio dan juga di rumah. Mudah-mudahan kita dapat amalkan apa yang Ustazah ajar pada hari ini. Kita buat bukan untuk manusia, tapi kita buat untuk mendapat keredaan ilahi. Saya Aiman Sufian mengundurkan diri. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM